الحمد لله القائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على صفوة الرسل خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه القادات النجباء واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فهذه بعض من مناقب السيد الفاضل سليل الأفاضل المرحوم الحبيب منذر bin Fuad al-Musawa alaihi rahmatullahi wa nasabuhu, dan nasabnya almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawa yang tentu telah disepakati dan diresmikan oleh perkumpulan para sadah, para dzurriyah sedunia yang ada di belahan dunia yang telah mengesahkannya dalam nasab beliau, artinya nasab daripada silsilah keturunan leluhur beliau, yaitu Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Sulaiman bin Yasin bin Ahmad Al-Musawa bin Muhammad Al-Mulaqab bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdul Rahman As-Sagab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khali' Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib وابن فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين محمد سيد الأولين والآخرين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمه الشريفة, adapun ibu beliau adalah Syarifah Rahmah binti Hashim bin Ali sampai akhir nasab yang telah disebutkan. Hadirin rahimakumullah, manaqib Al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawa yang beliau telah membuka jalan untuk manusia-manusia mengikatkan hati mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau buka ikatan-ikatan yang dahulu jarang, atau yang dahulu hampir-hampir manusia sudah jarang mengenal tentang sosok mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sosok figur-figurnya, maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan Al-Habib Munzir dengan sosok sebagai orang yang tergila-gila kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, diawali daripada pilihan Allah ini Al-Habib Munzir yang beliau diawali dari masa-masa mudanya dengan masa muda yang pahit, yang beliau dalam masa-masa remaja beliau dalam keadaan sering mengalami sakit. Akan tetapi ini semua tentu tidak keluar daripada pendidikan dari seorang ayah dan dari seorang ibu yang salehah, yang sengaja mendidik beliau dengan praktek-prakteknya, bagaimana apa arti daripada makna di dalam kejujuran, makna di dalam kesetiaan, makna di dalam kenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertarik hati Al-Habib Munzir untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan fasilitas yang ada pada saat itu beliau berada di Cipanas, dengan berzikir kepada Allah. Beliau jalankan zikir kepada Allah
Beliau bukakan terlebih dahulu sebelum beliau menyambungkan hati umat kepada Allah, sebelum beliau menyambungkan hati umat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau terlebih dahulu membuka hubungan itu kepada Allah dengan pelantara berzikir kepada Allah. Beliau banyak berzikir dengan berselawat 22.000, dengan membaca wirdu sakran 100 kali, dengan beristighfar 2000, dan zikir-zikir lain yang tidak disebutkan, yang intinya adalah beliau lakukan pengorbanan untuk pribadinya. Beliau kesampingkan keperluan pribadi, beliau masuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proses berjalan. Beliau telah ditentukan oleh Allah menjadi hamba yang akan ditimbulkan kelak di masa depan sebagai contoh manusia yang figur, yang cinta, yang mempunyai kedekatan ikatan kepada Sayyidina Muhammad. Proses beliau belajar, menempuh ilmu, baik dengan tabarukan dengan para aulia, para salihin, Habib Umar bin Hud al-Attas, begitu juga Habib Agil Al-Idrus dan para habaib lainnya, baik mereka yang masih ada ataupun beliau membuka hubungan kepada para aulia yang mempunyai keistimewaan di dalam alam-alam barzakh mereka. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan para habaib lainnya, beliau buka juga hubungan itu dengan hubungan ikatan batin kepada para salihin, para aulia. Kemudian juga beliau terus mengemban ilmu dengan terbatah-batah dengan penyakit yang beliau miliki, tapi tidak memutuskan semangat beliau. Beliau terus belajar, beliau mengambil ilmu kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Asgaf, Sayyidil Bukit Duri, dan kepada para ulama lainnya, dan kepada Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Al-Khairat, dan sampailah pada saat itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Al-Habib Umar bin Hafid, beliau menjemput Al-Habib Mundir untuk disambut menjadi murid beliau. Perjalanan yang tentunya mengambilnya Habib Umar bin Hafid atas Habib Mundir ini pun bukan sembarang mengambil. Karena kalau hitungan normal tidak terpilih, tapi ini masalahnya bukan masalah hubungan sekedar manusia, tapi ini juga ada isyarah-isyarah yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan Al-Habib Mundir terpilih untuk ikut berangkat ke Hadramut belajar dengan Al-Habib Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Kemudian dengan adab yang beliau miliki, dengan nur yang telah beliau bawa, dengan berkah wirid, dengan berkah zikir, beliau pun di Hadramut mendapatkan hubungan-hubungan indah kepada para aulia, para salihin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dengan adab yang beliau jalankan, beliau tunggu Al-Habib Umar bin Hafid di depan pintu rumahnya. Kalau Habib Umar ada keperluan pada saat itu, maka beliau sudah siap untuk menolong dan berkhidmah kepada Habib Umar. Ini adalah i'tiqad, ini adalah keyakinan yang mahal, keyakinan yang memang Allah sudah berikan kepada beliau, dan inilah nilai beliau kalau kita ingin tahu siapa beliau. Maka subhanallah, perjalanan yang luar biasa dan perhatian Habib Umar bin Hafid pun sebagaimana tadi telah disebutkan oleh guru kita Al-Habib Nabil, luar biasa kepada Habib Mundir, dan luar biasa keistimewaan hubungan beliau dan keyakinan beliau, sampai akhirnya ketentuan Allah telah menentukan beliau balik untuk mengemban dakwah. Beliau balik untuk mengemban dakwah yang membawa misi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sifat daripada dakwah ini adalah bukan untuk mencari harta, yang ada adalah beliau mengorbankan hartanya, beliau mengorbankan apa yang beliau miliki untuk kepentingan dakwah.
beliau keluarkan, beliau tidak menyisipkan, bahkan berapa banyak terkadang beliau jual harta benda yang ada pada beliau atau yang ada pada istrinya untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit di dalam dakwah ini selain beliau juga tentu tidak ada seseorang yang berbuat kecuali mereka selalu menghadapi rintangan-rintangan. Maka beliau terus berbuat. Beliau menyumbang, beliau bantu pesantren, beliau bantu majelis-majelis taklim, dan beliau sifatnya tidak boleh dengar orang yang susah. Kalau ada kawan datang kepada beliau mengeluhkan keadaannya susah, maka segera beliau memikirkan bagaimana bisa membantunya. Terkadang kalaupun beliau tidak punya, beliau pinjam uang untuk membantu orang lain. Dan tidak sedikit nilainya. Bukan hanya sekedar puluhan juta, bahkan ratusan, bahkan miliaran yang telah beliau infakkan untuk membantu perjalanan di dalam dakwah. Akhirnya hadirin rahimakumullah, hamba-hamba seperti ini dalam perjalanannya yang istimewa dan yang luar biasa, Allah bukakan berapa banyak manusia-manusia yang datang ke dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sekedar mereka tertarik karena mendengar, tapi berapa banyak yang mereka datang karena memang Allah jadikan pada diri mereka itu mimpi untuk ketemu, untuk berjumpa, untuk ikut dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya dari Allah. Orang yang punya kejujuran, ini dunia punya Allah. Ini semua permainan Allah yang mengatur. Siapa orang yang punya kejujuran kepada Allah, membuka hubungan baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada beliau. Maka akhirnya terus berjalan dakwah-dakwah beliau dengan kerinduan yang mendalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya beliau pun mimpi berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluhkan keadaan umat, dan beliau keluhkan keadaan dirinya yang sakit dengan keadaan yang sudah sering pingsan, yang sering kita saksikan. Beliau datang ke dalam majelis dengan digotong dengan kasur dari rumah sakit. Beliau keluhkan itu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sudah mengizinkan, dan perkara itu diserahkan kepada guru murabbi beliau Al-Habib Umar bin Hafid. Sampailah pada saatnya, pada saat itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesedihan yang ada pada umat, dan beliau meninggal tanpa meninggalkan warisan yang ada. Beliau meninggal bantuan kepada orang miliaran, tapi buat beliau rumah tidak punya. Ini sosok habaib kalau kita ingin tahu. Rumah buat beliau tidak punya. Habib Muhsin Al-Hamid luar biasa, banyak berkecimpung dalam masalah itu. Akhirnya beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan akhirnya beliau meninggal dunia dan meninggalkan banyak daripada kebaikan-kebaikan di antara majelis ini, dan juga banyak bantuan-bantuan yang beliau bantu, dan juga beliau meninggalkan putra dan putri yang ada sekarang, yaitu Syarifah Fatimah Zahra, dan kemudian juga dua orang putra, yaitu Sayyid Muhammad dan Sayyid Hasan. Mudah-mudahan semoga Allah melindungi mereka dan menguatkan mereka untuk dapat meneruskan perjuangan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini sekelumit daripada apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.